ini kita habisin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan kuliah tafsir Al-Quran kita. Dan masih lagi kita berada dalam surah Al-Fath. InsyaAllah pada hari ini kita akan menamatkan surah ini. Jadi tinggal lagi 2 ayat sahaja lagi, iaitu ayat 28 dan juga ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang telah mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dia menzahirkannya ke atas agama, ke atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam memang rasul yang benar, yang memang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengiktiraf, mengakui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata huwa. Huwa ni dhamir, kata ganti nama. Yang dalam bahasa Melayu kita kata dia. Jadi kata ganti nama ni ada kata ganti nama pertama, kedua, ketiga. Kalau di sini ketigalah. Maknanya dia bukan saya, dia bukan kamu, tapi dia huwa tu ialah pihak ketiga, dia. Jadi bila kita katakan itu adalah kata ganti, maka mestilah ia merujuk kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi huwa tu merujuk kepada siapa yang sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya, perkataan manakah yang mana huwa itu merujuk kepadanya. Ya, kata kata Imam Tahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala, huwa itu kembali kepada ismul jalalah, iaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kat situ. Mana satu? Itulah yang laqad sadaqallah. Jadi laqad sadaqallahu wa rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Demi sesungguhnya Allah taala telah membenarkan rasulnya. Jadi sebagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala, maka huwa di sini pun merujuk kepada Allah taala juga. Dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allazi arsala rasulahu, yang telah mengutuskan rasulnya. Rasulnya siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dan lain-lain, kata mereka iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia, iaitu Allah lah yang telah mengutuskan rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kata Imam Tahir Ibn Ashur, ini untuk menegaskan lagi benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menegaskan bahawa nak tegaskan lagi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Sebelumnya itu menyebutkan bahawa
apa yang Allah Ta'ala telah berikan, mimpi yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi SAW itu adalah benar. Jadi ayat seterusnya pun memberitahu bahawa Rasulullah SAW itu benar. Sebab kami yang hantar dia. Kami yang utuskan dia kepada sekalian manusia. Jadi menguatkan lagi yang sebelumnya. Dan nak beritahu juga bahawa, nak menekankan juga kebenaran mimpi itu sendiri. Mimpi yang disebutkan dalam ayat 27. Ya, maka sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan bahawa mimpi itu adalah benar. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW tu kami yang utuskan. Jadi kalau kami yang utuskan, maka dia adalah benar. Kalau dia benar, maka mimpinya juga adalah benar. Mimpinya adalah benar. Jadi Rasulullah SAW diutuskan dengan membawa apa? Bil huda wa dinil haq. Dengan huda, iaitu petunjuk. Wa dinil haq. Dan juga agama yang benar. Agama yang benar. Ya. Kenapa dibezakan dua tu? Apakah lain al-huda dengan dinul haq? Petunjuk dengan agama sama je kan? Jadi adalah perbincangan di kalangan ulama'. Ya, ada yang menafsirkan dengan mengatakan bahawa ada beza. Seperti mana Imam Ibn Ashur, beliau bawakan dua tafsiran. Salah satu daripada dua tafsiran itu ialah, kata beliau, kata Imam Tahir Ibn Ashur, huda itu maksudnya ialah perkara-perkara asas dalam agama, iaitu apa dia? I'tiqad, akidah, iman. Yang 6 itulah, rukun iman yang 6 itu adalah asas agama, bukan cabang. Ia adalah asas agama. Dan termasuk juga akhlak-akhlak yang baik. Akhlak pun adalah asas agama. Dan sebab akhlak ni dia tak berbeza antara satu syariat dengan satu syariat. Kan? Begitu juga dengan kesucian ataupun kebersihan jiwa, tasawuf lah, pun tak ada beza. Mana takkan kita boleh bayang bahawa contohnya riak diharamkan untuk umat ini, dihalalkan untuk umat terdahulu. Takabur, itu semua adalah perkara-perkara yang memang sama. Semua nabi-nabi, semua rasul membawa perkara yang sama, iaitu iman mesti sama, akhlak mesti sama, dan juga tasawuf mesti sama. Kalau kita belajar tasawuf, riak tu haram, takabur tu haram, cinta dunia adalah haram, apa lagi, sum'ah, ujub adalah haram. Dan maka syariat-syariat terdahulu pun sama juga, dia tak berubah. Yang berubahnya apa? Solat, tu tak berubah. Zakat contohnya, haji, amalan-amalan macam tu, syariat macam tu, barulah kita katakan ia adalah sebagai perkara yang berubah. Tapi berkenaan dengan iman, berkenaan dengan kesucian jiwa, itu memang sama. Sebab itu dipanggil sebagai asas agama. Ya, sebagai asas agama. Manakala wadinil haq, agama yang benar, itulah yang dimaksudkan dengan perkara furu' dalam agama kita. Syariat-syariat Islam yang furu'-furu'. Contohnya seperti solat dan sebagainya. Ya, untuk begitu juga dengan wuduk. Wuduk sudah ada sebelum zaman Nabi SAW lagi. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, setelah baginda SAW menunjukkan tata cara wuduk kepada para sahabat, kata Nabi SAW, hadha wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ini adalah wuduk aku dan wuduk para anbiya sebelumku. Jadi wuduk ada, tapi mungkin cara perinciannya itu berbeza. Begitu juga. Ya. Itu saya tak datang si ayat 27 tu. Ayat 27. Sebelum Ustaz. Ayat ini 28 Ustaz baca kan 27. Dia memang merujuk pada ibadah haji. Kalau cukup penting. Ini umrah. Tapi sama jugalah, dia ambil juga haji. Ayat 27 tu nak bagi tahu bahawa apa yang dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpi, iaitu baginda SAW akan masuk Masjidil Haram dan menunaikan umrah secara sempurna, sehinggalah, yang ayat ni tunjuk sehinggalah, maknanya sehingga dapat sempurna, sehingga dapat bertahallul. Apa yang dilihat oleh Nabi SAW tu panjanglah, tapi yang disebutkan dalam ayat ni sehingga, maknanya hujungnya ialah kamu akan mencukur, kamu akan menggunting. Itu semua apa yang kamu lihat itu adalah benar dalam mimpi itu. Cuma masanya belum tiba. Masanya ialah setahun selepas peristiwa Hudaibiyah tersebut.
Ya, itu dipanggil sebagai umratul qada. Jadi sama kembali balik pada ayat tadi. Dari segi syariat berbeza, maka itulah yang dinamakan sebagai wadinil haq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan membawa al-huda dan juga dinul haq. Perkara asas agama dan juga cabang-cabang agama. Syariat-syariat yang berbeza dengan syariat terdahulu. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memansuhkan, membatalkan syariat-syariat yang sebelumnya. Kerana itu Allah Taala sambung lagi, Allah kata liyuzhirahu 'alad dini kullih. Untuk dia menzahirkannya ke atas agama keseluruhannya. Agama kesemuanya. Di sini pun ada beberapa tafsiran, Imam Qurtubi memberikan dua tafsiran. Makna yang pertama yang ni yang mudah kita faham. Liyuzhirahu 'alad dini kullih, maksudnya ialah untuk dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan Islam itu atau agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi daripada segala agama yang lain. Liyuzhirahu maksudnya liyu'lihi, untuk dia meninggikannya ke atas agama-agama yang lain. Semua agama-agama lain semuanya terbatal. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa agama yang paling, mana kata, yang paling diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terpelihara daripada penyelewengan. Cuma di sini timbul juga kemusykilan kalau kita pegang pada tafsiran pertama ni, maka macam seolah-olah tak kena dengan kalimah ad-din. Sebabkan kita kata tadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan agama Islam itu lebih daripada agama-agama yang lain. Lebih daripada agama-agama yang lain. Maknanya jamak agama-agama yang lain. Jadi kenapa tak dikatakan alal adyan? Adyan tu agama-agama. Tapi di sini alad din. Din ni satu je, satu agama. Sedangkan tadi kita tafsirkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan, meninggikan agama Islam ke atas agama-agama yang lain. Tu plural, jamak. Tapi kalimah alad din ni dia singular. Kat situ ada timbul kemusykilan. Maka dijawab oleh Imam Qurtubi, kerana kalimah ad-din itu, ya, dari segi apa ni, lafaznya itu, ia adalah isim, kata nama, tetapi ia membawa maksud masdar, kata terbitan. Maka oleh kerana itu kalimah ad-din ia boleh digunakan untuk merujuk kepada satu agama atau banyak agama. Tapi kalau kat sini macam semua agama. Semua agama maknanya jamak kan? Jamak lah. Maknanya banyak. Jadi macam mana Allah Taala kata ala din, din satu. Macam mana pula semua? Ada katakan kulihi tu ke Ustaz? Kulihi maknanya ke semua. Tak boleh juga, tak cukup juga. Sebab ad-din tu satu. Jadi kita kena bagi jawapan. Ulama lah bagi jawapan, kita ikut je kan. Ulama bagi jawapan, kalimah ad-din tu dia boleh guna untuk satu, boleh guna juga untuk banyak. Maknanya boleh diterjemahkan sebagai agama atau agama-agama. Lepas tu baru boleh taruh kullihi. Barulah sesuai diletakkan kullihi selepasnya. Jadi kalimah ad-din tu sama seperti mana kita kata adyan, agama-agama. Ataupun tafsiran yang kedua, kata Imam Qurtubi, ada juga ulama menafsirkan liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, itu maksudnya ialah untuk menzahirkan, untuk menonjolkan nya tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyuzhirahu, hu tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya Islam. Tadi kita kata untuk meninggikan Islam. Tafsiran kedua kata tak, meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke atas agama keseluruhannya, maksudnya agama Islam tu terbahagi kepada macam-macam juzuk. Ada solat, puasa, zakat, haji, muamalat, muasyarat, munakahat, jihad fi sabilillah, apa semua tu. Semua juzuk agama itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar ialah supaya untuk meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa hujjah bagi setiap satu daripada juzuk agama ini, setiap satu bahagian daripada agama Islam itu sendiri. Kalau
Kalau din tu ialah agama Islam, maka tak perlulah kita bincang jamak ke tak jamak. Satu je lah, din satu. Jadi kullihi tu semuanya, semua bermaksud semua bahagian dalam Islam. Maknanya Islam tu macam kek, kita potong 8, potong 12. Kan? Jadi setiap satu potongan tu dipanggil satu juzuk. Jadi bila kata semua agama, bermaksud semua bahagian, semua bab dalam Islam. Semua bab dalam Islam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang ditonjolkan untuk membawanya dengan hujah dan juga dengan kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala, bantuan Allah Taala berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemenangan demi kemenangan dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, yuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Apa kaitannya pula yang ni dengan yang sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya? Kaitannya ialah, kata Imam Qurtubi rahimahullah taala, sebab dalam sepanjang surah Al-Fat ni banyak berkaitan dengan Hudaibiyah kan. Jadi ketika perjanjian Hudaibiyah itu, orang-orang musyrikin Quraisy mereka enggan menulis Muhammadur Rasulullah. Mereka tak mahu tulis hadza ma salaha alaihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah perjanjian damai di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang musyrikin. Mereka tak nak tulis Muhammadur Rasulullah. Mereka nak tulis Muhammad bin Abdullah saja. Sebab itulah di akhir ayat ini Allah Taala kata wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Seolah-olah nak bagi tahu bahawa kalau mereka mereka tidak mengiktiraf kamu sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya sekadar kata kamu adalah Muhammad bin Abdullah pun tak apa, sebab Allah Taala kata aku cukup aku menjadi saksi bahawa kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam ayat seterusnya terus Allah Taala kata Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah nak balas balik kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang enggan menulis Muhammadur Rasulullah. Mereka nak tulis Muhammad bin Abdullah sahaja. Jadi Allah Taala turunkan ayat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan tak apa, mereka tak nak iktiraf, tak apa, aku iktiraf. Aku sebagai saksi Muhammadur Rasulullah. Aku menjadi saksi, aku menjadi bukti bahawa kamu adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ayat seterusnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersamanya, iaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ni bersifat keras ke atas orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka. Maknanya berkasih sayang sesama orang Islam. Dengan orang kafir mereka keras, tegas. Tapi dengan sesama Islam mereka saling bersifat rahmah, berkasih sayang. Ni dalam nak menentukan i'rab ataupun susunan ataupun struktur ayat ini ada banyak perbincangan ulama. Mana satu subjek, mana satu predikat, mana satu mubtada, mana satu khabar. Yang paling mudah ialah pendapat pertama lah.
Pendapat pertama mengatakan bahawa Muhammadun itu mubtada, dia punya subjek. Rasulullah adalah khabar, predikat. Macam kita kata Ali pelajar sekolah. Ali subjek, pelajar sekolah predikat. Ataupun Ali itu perkara yang diterangkan, dan perkara yang menerangkan Ali ialah pelajar sekolah. Itu yang paling mudah lah, paling senang sekali. Ada juga yang mengatakan bahawa Muhammadur Rasulullah itu adalah khabar, predikat. Subjeknya di sebelumnya. Maknanya ayat sebelumnya lah. Maknanya orang yang Allah utuskan itu ialah Muhammadur Rasulullah. Sebab kan sebelum ni tadi kan wallazi arsala rasulahu, dialah yang mengutuskan rasulnya. Orang itu ialah Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammadur Rasulullah itu menjadi khabar, menjadi predikat. Subjeknya ada di depan. Ya. Yang tadi dia kata Muhammad subjek, mubtada, Rasulullah khabar. Tak apa, kita ulanglah. Ada juga yang sekalikan terus Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ah. Campur sekali. Maknanya Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu subjek. Predikatnya mana? Selepas tu. Asyidda wa 'alal kufari ruhama bainahum. Mereka itu tegas dengan orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Disekalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tu sekali. Satu subjek. Kemudian apa ceritanya? Khabarnya apa? Asyidda 'alal kufar. Jadi panjang. Kalau ikut pendapat yang ketiga ni, pendapat ni disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Kalau ikut pendapat ketiga ni tak boleh berhenti pada Rasulullah. Kena sambung. Kalau ikut pendapat ni lah. Jadi lemas jugalah kalau nak baca panjang, banyak kali panjang. Ma'ahu asyidda wa 'alal kufari ruhama bainahum. Kan? Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda wa 'alal kufari ruhama bainahum. Jadi ini adalah mukjizat antara keistimewaan Al-Quranul Karim, di mana ia boleh ditafsirkan dengan pelbagai bentuk. Satu ayat tu boleh mungkin macam ni, mungkin macam ni. Mungkin sini koma dia, di sini titiknya di sini, ataupun tarik ke belakang pula. Ayatnya tu boleh dihabiskan ke belakang, boleh dikedepankan. Kalau ikut yang tadi yang mula sekali Muhammadur Rasulullah, boleh titik dah, boleh berhenti. Kan? Dah boleh berhenti di situ. Jadi walau apa pun tak apalah, yang penting kita tahu makna secara umum Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya memang disebut dalam Al-Quranul Karim. Ya, dan ini adalah nama yang paling mulia lah, kan? Dan memang dalam mengikut kajian tidak ada nama yang paling banyak dinamakan orang dengan nama tersebut berbanding nama Muhammad. Cuba tengok dekat Yellow Page contohnya. Muhammad. Macam-macam Muhammad ada. Muhammad Daniel, Muhammad Hizkil, Muhammad Khairul, Muhammad. Itu baru Malaysia, belum Indonesia, Brunei lagi, Thailand, Kemboja lagi. Lepas tu masuk pula kat India lagi. India lagi lah, berjuta-juta manusia. Pakistan lagi, negara Arab lagi. Tak ada dalam dunia ni satu nama yang digunakan berulang-ulang kali lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nama yang orang tak bosan untuk menamakan anak dengan nama itu. Sampai kan ada orang 3-4 orang anak lelaki semua namanya dimulakan dengan Muhammad. Muhammad Khairul, Muhammad Amin, Muhammad ni, Muhammad. Itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan. Dan ulama bincangkan, ya, siapakah yang memberikan nama ini kepada yang mengilhamkan kepada untuk dinamakan Nabi kita sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua riwayat. Ada yang mengatakan bahawa datuknya iaitu Abdul Muttalib. Allah Taala ilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk dia menamakan cucunya dengan nama Muhammad. Ada juga riwayat mengatakan bahawa Sayyidatina Aminah radhiyallahu anhu alaihi salam yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam riwayat bahawa sewaktu dia hampir nak melahirkan anak, ya, Sayyidatina Aminah
mendengar macam ada suara membisikkan kepadanya. Sammi waladaka Muhammada. Namakanlah anakmu dengan nama Muhammad. Ada suara. Ialah sebab dia bukan Nabi. Kalau Nabi, nescaya dihantar Jibril untuk wahyukan pada dia. Kan? Dia orang biasa, Sayyidatina Aminah. Jadi macam mana Allah nak bagi tahu? Itulah melalui suara tu. Allah hantar. Tak tahulah suara siapa. Ahmad dulu ke Muhammad? Ahmad dulu ke Muhammad? Muhammad. Nama Nabi tu ada kalau dalam Quran kan kita Kalau dalam Quran ada yang Ahmad, ada yang Muhammad. Dalam kitab Injil Ahmad. Kan? Tapi yang diberi nama ketika lahir tu ialah Muhammad. Jadi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia orang yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan dalam ayat ini? Iaitu kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, ya. Kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, wallazina ma'ahu itu ialah orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Hudaibiyah. Sama ada ketika perdamaian, perjanjian damai Hudaibiyah antara orang Islam dengan orang musyrikin Quraisy, ataupun baiat, ketika baiat di bawah pokok. Dua-dua tu sekali lah. Ketika di bawah pokok di Hudaibiyah, baiatur Ridwan, di mana orang Islam baiat berikrar untuk setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang berada di Hudaibiyah itulah yang dimaksudkan dengan wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, katanya. Imam Qurtubi kata, sebenarnya kalau ikut Imam Qurtubi kata ada satu lagi pendapat mengatakan bahawa wallazina ma'ahu itu, orang-orang yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah seluruh orang mukmin. Seluruh orang mukmin. Termasuk kita lah, kalau kita sekiranya kita nak masuk dalam ayat ni, maka kita kena jadi mukmin yang sebenar. Siapa yang menjadi mukmin yang sebenar, maka dia termasuk dalam ayat ini, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya? Sifatnya ialah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka ni bersifat asyidda', iaitu mereka ni keras, mereka ni tegas. Mereka ni ialah keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, wa ruhama, dan berkasih sayang, bersifat kasih sayang terhadap di antara mereka. Di antara mereka. Sebelum saya pergi kepada tu sifat para sahabat tadi tu, di sini saya terlepas pandang Syekh Tontawi rahimahullahu taala kata, ayat tadi tu Muhammadur Rasulullah, potongan ayat itu adalah kemuliaan yang paling tinggi yang Allah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia telah mengutuskan seorang rasul yang membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dia menzahirkannya ke atas agama yang lain semuanya, semua agama yang lain, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maknanya pujian tu disebutkan dahulu sebelum namanya. Ini kalau dari segi bahasa Arab dipanggil sebagai uslub tanwih, pujian. Gaya bahasa dipanggil gaya bahasa tanwih, pujian, dan juga tashwiq. Tashwiq ini ialah menimbulkan rasa ingin tahu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dulu sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, lepas tu baru sebut namanya. Sebut pujian dulu, barulah namanya. Contohnya pengetua sekolah ke apa, dia kata, ada seorang pelajar kita yang bagus, yang baik, yang kemas, yang rajin sapu sampah, yang cemerlang kurikulum dan co-kurikulum yang ini. Jadi semua pelajar yang mendengar ucapan tu, mereka akan merasa syauq, mereka akan rasa tertanya-tanya, siapakah orangnya, siapakah orangnya, siapakah orangnya. Lalu pengetua dah sebut segala pujian, barulah dia kata orang itu ialah teng-teneng Abdul Rahman bin Harman Syarani. Contohlah kan. Contohlah. Tak pernah lagi dapat macam tu kat masa sekolah. Masa sekolah duk main je kan. Jadi itu lebih nampak, lebih menonjolkan kemuliaan orang tersebut berbanding sebut nama dulu.
Contoh kata, ni Abdurrahman bin Harman Syahrani. Dia begini gini. Dia macam ayat biasa. Macam ayat tapi Allah SWT kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din wa kafa billahi syahida. Siapa dia? Siapa dia wahai Allah? Siapa dia orangnya? Muhammadur Rasulullah. Tu gaya bahasa tu dipanggil tashwiq. Sebagaimana Nabi SAW buatlah kan ketika perang Khaybar. Nabi SAW tengok semua para sahabat tak mampu untuk merempuh masuk kota Khaybar. Salah satu daripada kota Khaybar tu sukar ditempuh masuk. Kubunya terlalu kuat. Maka Nabi SAW kata, la u'tiyanna rayah ghadan. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Yaftahullahu ala yaftahullahu bihi. Esok pagi saya akan berikan bendera ini, kepimpinan ini kepada seorang lelaki yang mana dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dan Allah serta Rasulnya juga mencintainya. Allah Ta'ala akan berikan kemenangan dengan perantaraan dia. Jadi semua sahabat sepanjang malam tertanya-tanya. Mereka tidur dalam malam tu, mereka berbaring dalam keadaan memikirkan siapakah orangnya. Esok punya adalah Sayyidina Ali. Esoknya Rasulullah SAW panggil, Aina Ali? Di manakah Sayyidina Ali? Jadi bila disebutkan puji-pujiannya, sifatnya, kebaikannya, keistimewaannya, fadilatnya, kemudian baru disebutkan nama orangnya, itu lebih menonjolkan kemuliaannya. Dan itulah yang disebutkan dalam ayat ini. Setelah Allah Ta'ala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida, Muhammadur Rasulullah. Orang itu ialah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya juga mendapat keberkatan, umatnya juga mendapat kemuliaan. Kita ni kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni pun tak mulia, kita ni pun hina. Jadi asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya pun, mereka pun dipuji oleh Allah. Mereka dipuji oleh Allah dengan kerana mereka berdamping dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kita kalau tak bersama dengan Rasulullah SAW, kita tak ada apa pun. Tak ada apa-apa pujian yang layak untuk kita perolehi. Tetapi oleh kerana wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebutkan sifat baik mereka di sini. Apa dia sifat baiknya? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ini bersifat tegas, keras kepada orang-orang kafir. Maknanya dengan orang-orang kafir mereka tak bagi muka. Ini sama seperti mana dalam surah Al-Maidah ayat 54. Dalam surah Al-Maidah ayat 54 pun Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan dengan sifat yang sama. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, naudzubillah min zalik, maka Allah Taala pasti akan mendatangkan satu kaum yang lain, yang mana mereka ni mencintai, yang mana Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Mereka ni azillatin 'alal mu'minin. Mereka merendah diri ke atas orang-orang mukmin. Mereka ni merendah diri ke atas orang-orang mukmin. Mereka tidak menonjol, tidak angkuh terhadap orang-orang mukmin yang lain. Tapi a'izzatin 'alal kafirin. Mereka izzah. Mereka bersifat izzah. Izzah ni maknanya memiliki keperkasaan, kemuliaan. Mereka rasa mulia 'alal kafirin, ke atas orang kafir. Mereka mengatasi orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Dan mereka berjihad fi sabilillah dan mereka tidak takut, tidak khawatir terhadap cacian orang yang mencaci. Itu sifat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma di sini bukanlah maksudnya ialah kita ni memang boleh sesuka hati, kita boleh bunuh ataupun kita pukul orang-orang kafir. Bukanlah begitu, kan?
Kafir di sini maksudnya kafir yang memang ada sebab lah untuk dilakukan begitu. Yang mana ada sebab untuk dibunuh, mana ada sebab untuk dihukum, maka dihukum. Tapi orang-orang kafir yang biasa, yang zimmi, kafir zimmi ni ialah orang kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam, dan mereka ni membayar jizyah, membayar cukai jizyah kepada orang Islam. Maka orang ni tidak boleh diapa-apakan. Sebab itu dalam hadis disebutkan, man adha zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, kafir yang baik, yang duduk di bawah perlindungan orang Islam, yang dia tidak memerangi Islam, siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, maka aku adalah musuhnya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Jadi asyidda 'alal kufar bukanlah maknanya jumpa orang kafir pancung kepala, tak adalah. Maknanya dia bersifat tegas bila ada sebabnya. Ada sebab yang membolehkan dia bersifat tegas. Contohnya di medan perang, contohnya kan. Di medan perang dan sebagainya. Wa ruhama bainahum, dan mereka berkasih sayang di antara mereka pun sama juga. Bukanlah semua orang Islam itu mana kata bila kasih sayang tak perlu dihukum, tak perlu dikenakan apa-apa tindakan, tak. Bila ada sebabnya maka dibuatlah. Tapi secara umum saja, secara umum kita bersifat berkasih sayang dengan seluruh umat Islam. Tu Imam Ghazali kata, kita bila melihat orang Islam yang lain, kita hendaklah sentiasa sayang dia, kasihkan umat, dan memandang mereka lebih baik pada kita. Guru kami Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Wusabi mengatakan bahawa tidak menjadi wali seorang itu sehinggalah dia menganggap semua yang hadir dalam kelas bersama dia semua itu adalah wali. Jadi perempuan ni semua wali. Kalau saya tak anggap macam tu, saya tak boleh jadi wali. Tidak. Dia kata tidak akan jadi wali seorang itu sehinggalah dia menganggap orang ni semua wali. Maknanya dia sangka baik, sentiasa bersangka baik, dan sentiasa tidak melihat keburukan orang. Itu adalah antara pecahan daripada sifat ruhama bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Para sahabat memang sungguh-sungguhlah kasih sayang kan, sehingga kan mereka sanggup menidurkan anak-anak mereka kan dalam keadaan lapar, semata-mata nak bagi sahabat mereka makan kan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, tak makan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terima dia sebagai tetamu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak ada makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada para sahabat lain, siapakah di antara kalian yang nak mengambil lelaki ini sebagai tetamunya pada malam ini supaya dia dapat bagi makan. Maka ada seorang sahabat, dia pun angkat tangan, dia pun bawa sahabat tadi balik ke rumah. Kemudian dia bagi tahu pada isterinya di belakang, dia kata, apa makanan yang ada? Dia kata, hanya ada makanan untuk anak-anak kita. Kita pun tak ada makan. Makanan yang ada ialah hanya untuk anak-anak kita. Maka si suami katakan pada isterinya, kalau macam tu tidurkan. Hiburkan anak kita sehingga mereka tertidur, dan berikan makanan mereka kepada tetamu kita. Maka dihiburkan, dan sehingga anak-anak tadi lentok tertidur. Maka dihidangkan makanan tadi kepada tetamu tadi. Kemudian apabila tetamu tadi makan, maka si isteri tadi mematikan pelita lampu, dan dia pun berpura-pura seperti sedang membaikinya. Sebenarnya memang tak ada apa-apa pun yang rosak, sajalah nak padamkan lampu. Maka ketika dalam keadaan gelap itu, tetamu tu menganggap bahawa tuan rumah pun makan sekali bersama. Tapi sebenarnya hanya dia seorang yang makan sebenarnya. Tetamu tadi dia syok sendirilah makan. Dia ingat yang lain pun makan juga, tapi sebenarnya dia seorang makan. Dalam talam tu dia seorang habiskan makan. Tak ada langsung tinggal. Dan akhirnya mereka semua suami, isteri dan anak-anak satu keluarga semuanya tidur dalam keadaan lapar pada malam itu. Esok paginya Nabi SAW beritahu pada sahabat tadi, Allah Ta'ala telah kirim salam pada kamu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah turunkan ayat berkenaan dengan kamu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka telah melebihkan orang lain ke atas diri orang lain. Mereka telah melebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka sendiri berhajat kepada itulah makanan itu. Mereka sendiri perlukan makanan, tapi mereka telah melebihkan orang lain.
Begitu juga kisah kisah yang masyhur, kisah tentang kepala kambing. Kan, seorang sahabat dihadiahkan satu kepala kambing. Saya baru ni pun ada saya ceramah di satu surau di Bandar Seri Putra. Surau imam itu buat kari kepala kambing. Dia pun dapat kepala kambing tu. Kepala saja. Adalah sikit leher. Kepala kambing ni saya bayang, rupanya tak adalah besar mana, kecil kan. Kalau kepala lembu tu boleh tahan kat tu. Letih juga nak menghabiskan tu dengan lidahnya, dengan kepala kambing kan. Jadi masa makan tu semua orang tak ambil kepala kambing. Agaknya semua terfikir kisah sahabat ni kan. Jadi sahabat yang pertama ni dia dapat kepala kambing, dia terfikir bahawa jiran sebelahnya lebih memerlukan. Maka dia pun bagi pada jiran sebelah. Jiran sebelah pun terfikir bahawa jiran sebelahnya lagi lebih memerlukan, lebih berhajat. Maka dia bagi. Maka kepala kambing tadi telah berpindah 7 rumah. Sehingga akhirnya kembali pada sahabat yang pertama. Sahabat yang pertama, masya-Allah. Tu masa kami makan tu tak ada orang yang berani ambil. Sampailah ustaz tu sendiri yang mulakan makan, ambil dia punya isi dah, barulah yang lain nak ambil. Kan? Sebab yang lain semua merasakan, setiap orang merasakan sahabat ni adalah yang lebih memerlukan. Saya dah makan tadi, tak apalah bagi orang lain. Memang tak terusik kepala tu. Kuah je. Dia makan roti dengan kuah je. Tapi bila imam tu dia sendiri, apa ni semua tak ambil ni, dia pun kopak rahang, baru dah buka rahang, dah keluar lidah dia, otak apa semua, mata dah terburai semua, mata barulah ramai ambil. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lagi sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud. Maknanya mereka ni selalu solat, rajin semayang. Rajin semayang. Kan? Semayang fardu memang kita tak boleh tambah. Kan? Semayang fardu kita tak boleh tambah. Tiba-tiba nak semayang maghrib 2 kali. Tak boleh, nanti dia akan jadi 6. 6 rakaat, tak boleh. Jadi yang dimaksudkan dengan banyak semayang ni ialah banyak semayang sunat lah. Itulah yang bolehnya pun. Jadi para sahabat Nabi SAW memang mereka ni rajin sembahyang, rajin sembahyang sunat. Ya. Dikatakan bahawa di antara maghrib dan isyak ada di antara para sahabat yang memang sembahyang berterusan. Masa tu mungkin tak ada kuliah ke tak ada apa kan. Di antara maghrib isyak mereka ni sembahyang secara berterusan. Maknanya dalam berapa jam? Setengah jam tu. Setengah jam direct sembahyang. Dan juga ada sahabat yang sepanjang malam mereka menghidupkan malam dengan qiyamul lail secara bergilir-gilir. Satu kisah yang masyhur, Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala, beliau pernah bermalam di rumah Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 7 hari. Ya, jadi selama 7 hari itu beliau dapat lihat apakah amalan yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan keluarganya. Jadi Abu Hurairah ni keluarga dia tak besar. Ada Abu Hurairah, ada isterinya dan juga seorang khadam. Seorang khadam lah, perempuan. Hamba perempuan. Jadi kata Abu Uthman An-Nahdi, dia kata aku melihat 1/3 setiap orang daripada ahli rumah itu menghidupkan 1/3 malam. Mereka bersilih ganti menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin maknanya 9 malam sampai 12 tengah malam seorang. Ada seorang dia akan qiyamul lail. Yang lain semua tidur. Kemudian 12 sampai 3 ada seorang lagi akan bangun malam. Dan 3 sampai 6 ada seorang lagi akan bangun malam. Ni kalau kita dapat buat macam tu baguslah. Kan? Tapi itulah bila buat gila-gila ni kita duduk seorang kan. Takutnya tidur lah. time shift orang lain elok je qiyamul lail. Tapi kita punya kita jadi spoil. Kita buat spoil. Kita menyebabkan terputus, tak bersambung. Kita nak bagi bersambung seluruh malam tu hidup dengan tahajud. Tapi dia tak jadi tahajud, dia jadi terkejut. Sebab orang kejut kita, bangun. Dah habis dah aku punya shift. Jadi terkejut, bukannya tahajud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ni mengharapkan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka pada wajah-wajah mereka daripada kesan sujud. Maknanya oleh kerana mereka ni banyak bersujud, maka
pada wajah mereka itu nampak tanda. Cuma di sini perlu dijelaskan. Tanda yang dimaksudkan ni bukanlah titik hitam pada dahi ni, bukan. Kan? Syekh Tantawi dengan jelas menyebutkan di sini. Laisal maqsud anna hunaka alamatan muayyanah. Kan nuqtatil lati takunu fil wajh. Syekh Tantawi kata bukanlah maksudnya di sini bahawasanya ada satu alamat yang tertentu seperti titik hitam pada wajah. Tak, bukan tu. Yang dimaksudkan di sini ialah nur, cahaya, mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya. Dan beliau menguatkan dengan satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi dengan sanad yang hasan, hadis riwayat Ibnu Mardawih dari Ubay bin Ka'ab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika menafsirkan ayat simahum fi wujuhihim min athari sujud, baginda sallallahu alaihi wasallam sudah pun menyebutkan tafsirnya. Kata baginda maksudnya ialah an-nuru yaumal qiyamah, cahaya pada hari kiamat. Cahaya pada hari kiamat. Kemudian Imam Al-Alusi memberikan komentar, kata Imam Al-Alusi, tidaklah mustahil bahawa cahaya itu sebagaimana wujud pada hari akhirat, di dunia juga akan terzahir, terpancar. Maknanya di dunia lagi tak mustahil orang yang banyak sujud, banyak sembahyang, dia akan Allah Ta'ala zahirkan wajahnya itu wajah yang bercahaya. Wajahnya itu wajah yang sedap lah kita tengok kan. Walaupun mungkin dia gelap dan sebagainya pun kita akan nampak sedap mata memandang. Sebagaimana kita lihat wajah ulama, wajah orang-orang yang soleh dan sebagainya. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Yang demikian itu ialah perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injili ka zar'in akhraja syat'ah. Dan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil pula, Taurah kitab yang diturunkan pada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan pada Nabi Isa. Manakala dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, perumpamaan mereka itu diumpamakan sebagai kazar'in, seperti satu tumbuhan, akhraja syat'ah, yang mengeluarkan tunas. Kalau saya punya terjemahan kata tunas. Betul ke? Tunas okey, betul lah. Mengeluarkan tunasnya. Fa'azarah, lalu ia menguatkannya. Semakin kuat. Fastaghlaz, maka menjadi semakin kuat. Semakin kuat, yang mana sebelumnya tunas tadi kan lembut, lalu lama-lama ia menjadi semakin kukuh, semakin kuat. Fastawa ala suqih, maka kemudiannya ia menjadi sempurna, meninggi, tegak lurus, teguh, teguh di atas batangnya. Ala suqih yu'jibuz zurra', yang mana tumbuhan tadi itu menyebabkan orang-orang yang menanamnya itu berasa teruja. Maksudnya bila tengok tu, mereka melihat dalam keadaan teruja dan melihat dalam keadaan seronok, suka, kerana kuatnya pokok tadi, tumbuhan tadi. Kemudian yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir. Maknanya perumpamaan itu dibuat kerana apa? Hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki mereka. Jadi orang-orang Islam itu diberikan perumpamaannya dalam kitab Injil seperti tumbuhan, yang mana awalnya kecil tumbuhan tu, kemudian mengeluarkan tunas. Kemudian tunas tadi menjadi kuat dan dia akhirnya menjadi satu batang pokok yang tegak berdiri, teguh. Dan perumpamaan itu menyebabkan orang-orang kafir menjadi marah. Jadi bila ada perumpamaan, kita kena tahu dari mana, dari sudut mana. Apakah persamaan dari sudut mana yang dikatakan orang Islam, iaitu para sahabat itu sama seperti mana tumbuhan tadi. Maka Az-Zamakhsyari kata persamaannya begini. Apa persamaan di antara, kan sekarang banyak kan, apa persamaan awak dengan kancil, apa persamaan nyampah kadang tengok apa persamaan jadi kat sini apa persamaan di antara orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW itu dengan tumbuhan tadi itu? Persamaannya ialah
kata Az-Zamakhsyari, ya, Islam itu pada awalnya kecil. Seorang je kan, Nabi SAW seorang. Kemudian bertunas jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan akhirnya jadi kuat. Jadi kukuh. Islam tu menjadi kukuh. Orang yang memeluk agama Islam semakin ramai, dan akhirnya orang-orang kafir berasa hasad, dengki, iri hati terhadap orang Islam. Itulah dia persamaan dia. Itulah persamaannya. Jadi sebagaimana tumbuhan tadi asalnya kecil, hanya ada tunas sikit-sikit lama-lama jadi pokok yang besar, yang kuat, yang kukuh. Macam itulah juga Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ah. Begitulah perumpamaan, begitulah keadaan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersama mereka, bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Awalnya kecil, lemah, diseksa, ditindas di Mekah, dan akhirnya berjaya membina negara di Madinah, bahkan menguasai alam, menguasai Rom dan Parsi. Masya Allah. Kemudian ada juga disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Ibnu Jarir dan Abd Ibnu Humaid daripada Qatadah, bahawa beliau mengatakan maktubun fil Injil, telah tertulis di dalam Injil, sayakhruju qaumun, akan keluar satu kaum, yanbutuna nabataz zar', yang mana mereka ni akan tumbuh seperti mana tumbuhnya pokok, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka ni menyuruh kepada perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Itulah dia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'adallahu alladhi, bukan. Okeylah, betul lah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang beriman dan orang beramal soleh dari kalangan mereka, apa yang dijanjikan? Maghfiratan wa ajran 'azima. Pengampunan dan juga ganjaran yang besar. Pengampunan dan juga ganjaran yang besar. Jadi kalimah minhum tu, dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka itu ada 2 tafsiran. Dari kalangan mereka tu ada yang menafsirkan dengan maksud dari maknanya sebahagian daripada mereka. Minhum tu maknanya sebahagian daripada mereka. Macam mana pula sebahagian daripada mereka? Kata ulama yang berpegang pada pendapat ini, dia kata sebab nak keluarkan orang-orang munafik. Maka sebab tu dia kata wallazina amanu wa wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati minhum, dari sebahagian daripada mereka. Bermakna ada sebahagian lagi tertinggal kan? Yang tertinggal itu ialah orang munafik. Yang tertinggal itu ialah orang munafik. Itu kalau ditafsirkan minhum tu dengan makna sebahagian daripada mereka. Bila kata sebahagian daripada mereka itu diberikan maghfiratan wa ajran 'azima, bermakna ada sebahagian yang lain tak diberikan. Tidak dijanjikan keampunan dan juga ganjaran yang besar. Yang tak diberikan tu siapa? Itulah dia orang munafik. Sebab dalam surah Baqarah Allah Ta'ala kata, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila orang munafik itu mereka bersendirian, mereka bersama dengan syaitan-syaitan mereka, kawan-kawan mereka yang setan-setan ni, mereka akan mengatakan, orang munafik akan mengatakan, sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Orang munafik kata, kami sebenarnya kami join kamu, kami tim, masih lagi tim kamu. Yang tadi tu yang kamu duduk dengan para sahabat, innama nahnu mustahzi'un, kami main-main je. Innama nahnu mustahzi'un, yang kami duduk dengan sahabat-sahabat tadi itu adalah hanya sekadar main-main saja. Maka kerana itu ada tafsiran kata minhum tu ialah maksudnya sebahagian. Bermakna sebahagian yang lain tak diberikan janji tersebut. Itulah dia orang-orang munafik, yang mana mereka ni berpura-pura bersama dengan para sahabat tetapi mereka bukan di kalangan para sahabat. Tetapi pendapat kedua ni lebih tepat, kata Syekh Tontawi. Minhum itu hanya sekadar nak menjelaskan saja. Orang-orang beriman dan beramal soleh itu ialah dari kalangan sahabat. Minhum tadi yang di kalangan para sahabat yang berada di Hudaybiyah tadi. Minhum tu hanya sekadar nak menjelaskan siapa dia orang beriman dan beramal soleh tu, iaitu minhum, dari kalangan mereka yang bersama dengan Nabi SAW tadi. Jadi bukannya pembahagian mana munafik ke tak. Ya.
Jadi mereka itu diberikan janji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pengampunan dan juga ganjaran yang besar. Dua tu dah cukup dah sebenarnya, kan? Sebab pengampunan bermakna kita punya hutang dengan Allah semua dah settle, selesai. Kemudian ajran azima, ganjaran yang besar, itu adalah kita punya keuntungan, kan? Kita berniaga ni mesti pertama kita nak selesaikan hutang kita, dan kedua nak untung. Kalau untung saja ada hutang, jadi untung tu akan bayar hutang tadi, habis tak, kosong lah maknanya, kan? Kalau dibayar hutang saja, diampunkan saja dosa tapi tak diberi pahala, jadi kosong juga. Dia daripada negatif menjadi zero. Tapi ini tak, Allah Ta'ala berikan kita maghfirah, iaitu daripada negatif menjadi zero. Okey, kita dah neutral, lepas tu diberikan pula ajran azimah. So ada plus. Kan? Daripada ayat inilah ulama mengambil ayat ini sebagai dalil bahawa kita ni haram kita mencaci para sahabat, haram kita melakukan sesuatu yang mencemarkan kehormatan para sahabat. Wajib kita menghormati dan juga memuliakan para sahabat dan memuji mereka dengan kebaikan. Daripada ayat inilah sebab Allah Ta'ala mengiktiraf para sahabat itu sifatnya begini. Dan akhirnya Allah bagi tahu mereka itu diberikan maghfirah dan juga ajran azimah. Sebab itulah pernah sekali kata Imam Qurtubi ini mazhab Maliki. Jadi beliau ni banyaklah cerita tentang Imam Malik dalam tafsirnya. Imam Malik rahimahullahu taala pernah duduk dengan anak-anak muridnya. Lalu mereka ni, anak-anak murid ni menceritakan tentang ada seorang lelaki ni dia mencaci dan merendah-rendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus Imam Malik bin Anas rahimahullah taala membacakan ayat Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum sehingga akhir. Mana Imam Malik kata jangan. Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam Quran begini. Lalu kata Imam Malik selepas baca ayat ni sampai habis, Imam Malik kata siapa di kalangan manusia yang mana di dalam hatinya ada perasaan benci kepada salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini telah kena pada dia. Kemudian Imam Qurtubi setelah beliau menukilkan kisah ini dalam tafsirnya, Imam Qurtubi kata Imam Malik telah memberikan kata-kata yang sangat baik dan telah menjelaskan ayat ini dengan baik. Maka siapa yang merendahkan salah seorang di antara sahabat atau mentohmah, mempertikaikan kredibilitinya dalam meriwayatkan hadis, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menolaknya. Allah Taala yang tolak dia. Dan dia telah orang yang mempertikai dengan sahabat, dia telah menolak Allah Taala. Silap. Dia telah menolak sebab Allah Taala bagi tahu bahawa para sahabat itu dijanjikan keampunan. Maka siapa yang mempertikaikan hadis yang dibawa oleh para sahabat, maka mereka ni telah menolak Allah Taala dan mereka telah membatalkan syariat orang-orang Islam. Sebab semua syariat kita ni memang datang dari sahabat lah. Macam mana kita boleh tahu semayang maghrib 3 rakaat, semayang subuh 2 rakaat? Daripada sahabat. Kalau bukan para sahabat yang menceritakan perkara itu daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, macam mana kita boleh tahu? Mereka inilah yang menjadi jambatan untuk kita mengetahui syariat. Dan kalau bukan para sahabat, maka kita tak akan dapat tahu. Kita tak ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang bawa Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seluruh umat, pada sekalian alam. Mereka bertebaran ke seluruh dunia sehingga ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di China, di China kan. Kubur ada 2 makam sahabat di sana, menunjukkan bahawa mereka inilah yang bertebaran ke seluruh alam, seluruh dunia untuk menyebarkan agama Islam. Jadi tanpa mereka kita tak akan dapat kenal Islam. Hatta Quran sekalipun, Quran walaupun Quran tu daripada Allah Subhanahu taala, tapi siapa yang bawa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan sanad Quran lalu kepada siapa? Lalu kepada sahabat juga. Jadi tidak ada satu perkara pun melainkan semuanya memang lalu juga kepada sahabat. Mereka adalah jambatan. Jadi kalau kita sudah tohmah jambatan kita ni tak elok sebenarnya ni. Maknanya kita tohmah semua syariat kita semuanya tak elok. Semuanya telah dipesongkan. Dan itulah keistimewaan kita berbanding agama lain kan. Agama Kristian
mereka berpegang pada Injil, Bible kan, yang mereka rasakan itu adalah Injil. Walhal penulis Bible itu dia sendiri bukan sahabat kepada Nabi Isa. Kan ada nama-nama tu kan, apa Bible ni lah, apa, macam-macam lah dia punya versi tu kan. Yang penulis tu, orang-orang yang menulis versi-versi Bible yang pelbagai itu, mereka semua bukannya sahabat Nabi Isa. Mereka ni zaman kedua, ketiga, keempat, zaman-zaman selepasnya. Mereka hanya ingat-ingat daripada macam lebih kurang macam tu je mereka ingat. Tak berapa tepat. Sedangkan kita memang pada zaman Nabi SAW lagi, dan pada zaman sahabat lagi, Sayyidina Abu Bakar, kemudian sekali lagi ditulis pada Sayyidina Osman, sudah dibukukan Al-Quran. Dan semua sahabat telah menyimaknya dan telah mengakui, oh ni betul, inilah Quran yang kami belajar pada Nabi SAW. Jadi sanadnya tu bersambung. Berbeza dengan Bible. Tak silap saya 300 tahun selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit, barulah mereka tulis balik. 300 tahun, Allah hai. Siapa boleh jamin apa yang diceritakan, apa yang ditulis balik itu betul? Kan? Jadi kita alhamdulillah lah, kita syukur pada Allah di atas nikmat Islam, insya-Allah. Jadi insya-Allah sampai di sini saja. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang kalau dipanjangkan umur dan juga dipermudahkan urusan. Kita akan masuk surah Al-Jumu'ah lah. Surah Al-Jumu'ah ni mungkin dalam 2 kelas dah habis lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.